Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, apabila kita berkata mengenai iman, apa yang terbayang di dalam fikiran kita adalah hubungan kita dengan Allah. Tetapi, adakah kita faham erti sebenar iman? Baiklah, di sini kita akan membincangkan definisi iman. Apakah itu iman? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, iman adalah keyakinan terhadap wujudnya Allah dan membenarkan dengan lafaz. Manakala dari segi bahasa pula, iman bermaksud kepercayaan. Dari segi istilah pula, iman adalah dengan membenarkan di hati, melafazkan dengan lidah dan kemudian beramal dengan anggota. Menurut Khawarij pula, iman adalah dengan beriktikad di dalam hati dan mengamalkan dengan seluruh anggota. Jadi, berdasarkan definisi yang telah diberikan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa iman ini adalah sebenarnya kepercayaan yang teguh terhadap Allah SWT. Namun, bagi golongan Murji'ah pula, mereka berpendapat bahawa iman ini adalah satu makrifah. Yang ini, apabila mereka percaya bahawa Allah itu wujud, mereka dikira beriman. Jadi, untuk menjawab apakah hubungan antara iman dan akhlak, seterusnya, adakah akhlak tanpa iman diterima oleh Allah dan bagaimanakah untuk membentuk akhlak yang mulia berlandaskan syarak? Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, marilah kita sama-sama mengetahui apakah itu akhlak. Akhlak dari segi bahasa ialah khuluq, yang bermakna perbuatan ataupun tingkah laku. Dari segi istilah pula, akhlak ialah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang. Dan dalam Islam juga, akhlak terbaik adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hubungan antara iman dan juga akhlak? Seperti yang kita tahu, akhlak manusia menaik dan juga menurun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman seseorang itu tidak boleh diukur berdasarkan akhlaknya. Akan tetapi, jika kita telusuri dengan lebih dalam, hubungan antara akhlak dan iman ini adalah amat dekat. Hal ini kerana apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Segala yang diperintahkan oleh Allah sudah semestinya yang bersifat mahmudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menyentuh mengenai iman dan juga akhlak. Betapa dekatnya hubungan iman dan akhlak ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan melayani tetamunya dengan baik. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia akan berkata baik ataupun diam. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahawa orang yang beriman ini mempunyai akan beramal dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jika kita perhatikan segala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, seperti memuliakan tetamu, memuliakan tetangga dan berkata baik ataupun diam jika tidak ada apa yang baik perlu dikatakan, adalah antara contoh akhlak mulia. Jadi, di sinilah dapat kita kaitkan antara hubungan iman dan akhlak.
Apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara tidak langsung dia akan melakukan segala amalan mulia ataupun sifat-sifat mahmudah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi seseorang yang tidak mempunyai sifat amanah. Daripada hadis tersebut dapat kita lihat Rasulullah SAW sekali lagi menekankan mengenai sifat mahmudah, iaitu amanah. Jadi orang yang beriman semestinya akan memiliki sifat-sifat mahmudah tersebut. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa hubungan antara iman dan akhlak itu adalah amat dekat. Kerana sekiranya kita beriman, maka kita akan berakhlak mulia. Baiklah, persoalan seterusnya, adakah akhlak yang mulia tanpa iman diterima oleh Allah SWT? Sebelum itu, golongan Murji'ah mengatakan bahawa pelaku dosa besar tetap dianggap beriman dengan iman yang sempurna dan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana golongan Murji'ah ini berpendapat bahawa iman hanyalah makrifah, yang bererti apabila mereka percayakan Allah, maka mereka masih dianggap beriman. Tetapi adakah apabila mereka tidak beriman, akhlak mulia tersebut diterima oleh Allah? Harus kita fahami bahawa iman ini adalah kepercayaan yang teguh terhadap Allah SWT. Apabila kita beriman, maka kita akan melaksanakan segala perintah Allah, termasuklah berakhlak mulia. Dan apabila kita beriman dan bertawaduk kepada Allah, insya-Allah segala amalan kita akan diterima oleh Allah SWT. Tetapi tanpa iman dan tanpa kepercayaan yang teguh kepada Allah, segala amalan dan perbuatan baik tidak akan mendapat sebarang ganjaran daripada Allah. Hal ini sama seperti orang kafir yang berbuat baik dan tidak berlaku kejam. Akan tetapi mereka tidak sesekali mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Jadi dapatlah kita fahami di sini bahawa tanpa iman, akhlak mulia tidak diterima oleh Allah SWT. Dan jika kita beriman kepada Allah SWT, maka segala amalan dan akhlak mulia yang kita kerjakan itu akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Persoalan yang terakhir, bagaimanakah caranya untuk membentuk akhlak yang mulia berlandaskan syarak? Islam adalah sebuah agama yang mudah dan syukur. Islam juga tidak menyusahkan umatnya. Jadi, apabila kita beramal dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, kita akan mendapat satu peribadi yang mulia. Baiklah, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan akhlak yang mulia berlandaskan hukum syarak? Baiklah, yang pertama adalah dengan beramal dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam Islam sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber utama bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara, dan jika engkau berpegang kepadanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah." Jadi, jika kita berpegang kepada Al-Quran dan menelusurinya serta menelaah, mentadabur dan juga mentafakur segala isi yang ada dalam Al-Quran tersebut, maka insya-Allah kita akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Baiklah, yang kedua,
kita hendaklah mencontohi dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok tubuh yang amat mulia dan akhlak baginda merupakan akhlak yang tertinggi. Seperti yang saya katakan tadi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Maka sebagai umat Islam, kita haruslah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai idola kita. Jika kita mengidolakan seseorang yang berakhlak mulia, maka secara tidak langsung kita akan mencontohi akhlak-akhlak baginda. Segala persoalan telah pun dimuntahkan. Dengan perkongsian ini, diharapkan kita agar dapat lebih bersikap mulia dan beriman kepada Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.